Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Kembali lagi di YouTube channel saya, Nazri Disa Channel. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, tuan-puan di luar sana yang mengikuti channel saya. Hari ini tarikh 21 hari bulan 7 2020. Saya ingin kongsikan satu lagi tip bagaimana kita nak hilangkan asid urik di dalam badan, iaitu disebabkan sakit gaut lah. Sakit gaut saya sebenarnya sudah 2-3 hari saya kena serang penyakit gaut. Sebelum ni pun dah pernah kena. Ada jugalah saya dah amalkan minum air yang ingin saya tunjukkan nanti. Tapi biasalah manusia ada sifat malas. Sepatutnya kita kena teruskan, walaupun kita dah sihat, kita kena teruskan minum. Barulah sakit gaut kita akan betul-betul sembuh. Okey, siapa-siapa yang belum subscribe lagi channel saya, bolehlah buat demikian. Dan jangan lupa tekan tombol loceng supaya tidak ketinggalan apa-apa yang saya kongsikan di video-video saya yang akan datang. Okey, berkaitan dengan penyakit gaut ni, sakit dia tu berkaitan penyakit gaut ni, sebenarnya banyak makanan yang perlu kita berpantang supaya apabila kita minum ramuan ataupun ubat-ubat, dia tak akan datang lagi penyakit tu. Dia tak akan serang lagi. Sebab bila kita tak berpantang, asid urik terkumpul di dalam tubuh kita. Penyakit gaut ni dia akan serang lah. Sebab itulah kita perlu ada sedikit pantang. Pantang dia ni banyak makanan yang perlu kita pantang makan. Pertama, produk kekacang, haiwan seperti daging lembu, barang-barang dalaman haiwan, seafood kita tak boleh makan. Sebenarnya ubat-ubat pun banyak terjual sekarang di dalam di media-media sosial seperti Facebook. Banyak terjual. Cuma kita perlu pilih yang mana sesuai dengan antibody kita. Sekiranya tak sesuai dengan antibody kita, produk tersebut pun juga tak akan berkesan. Satu lagi kita kena amalkan satu-satu produk ataupun amalan seperti ramuan tradisional, kita perlu amalkan sehingga betul-betul sembuh. Barulah dia berkesan. Tanpa membuang masa lagi, mari saya tunjukkan bahan-bahan ramuan kita untuk kita hilangkan sakit gaut. Siapa-siapa di luar sana yang
dapat tahu adik-beradik ke jiran-jiran, sampai-sampaikanlah berita ni kepada dia orang. Kerana sakit gauk ni dia terlalu pelik. Sakit dia pelik sangat. Hanya orang yang mengalami sakit gauk ni dia akan tahu betapa sakitnya sakit gauk ni. Okey. Sebelum saya tunjuk ramuan ramuan yang akan saya buat ni, ada satu tip yang ingin saya kongsikan. Sekiranya kita diserang penyakit gauk, apabila kita diserang penyakit gauk, ketika sakit tu terlalu sangat, sebab bila kaki kita membekak, dia akan rasa panas. Dalam dia akan rasa panas. Kaki kita tu akan rasa panas. Tempat sakit gauk tu akan rasa panas. Untuk menghilangkan sakit yang teramat sangat tu, puan-puan boleh rendamkan tempat yang terkena gauk tu di dalam ais. Ambil sedikit ais, campur, kalau senang macam ni lah. Kalau macam saya terkena sakit gauk di kaki, saya ambil satu beseng air, masukkan separuh air di dalam beseng tersebut, dan campurkan sedikit ais, biar air itu sejuk. Kita jeruslah air itu di atas kaki kita yang sakit. InsyaAllah dia akan mengurangkan kesakitan tersebut. Tip yang saya bagi tu berkenaan dengan ais tu, sebelum kita ke hospital lah. Sekiranya sempat kita dah tak tahan lagi, kita boleh pergi ke hospital. Macam saya kena baru ni waktu malam. Malam pun dalam pagi jugalah, pagi dalam pukul 2, pukul 3 pagi, masa tu tengah sakit. Saya guna ais. Cara saya rendamkan kaki saya dalam ais. Sementara untuk tunggu hari esok, untuk kita ke hospital. Okey, mari saya tanpa panjang cerita, mari saya tunjukkan ramuan-ramuan dia. Okey, yang pertama sekali, kita perlukan buah nenas. Buah nenas 1 biji. Kita perlukan buah nenas 1 biji. Jangan masak sangat. Kita beli yang kuning-kuning, ataupun kalau muda sangat pun tak boleh. Kita guna yang kuning-kuning. Yang ni saya baru petik di pokok yang saya sendiri tanam. Okey, ni yang pertama nenas. Yang kedua kita perlukan lobak putih. Lobak putih ni dalam 250 gram. Okey, kita perlukan dalam 250 gram. Pergi ke pasar, semasa kita nak beli tu, penjual timbang lobak putih, kita tanya dia berapa gram. Macam saya senang, saya tanya makcik berapa gram. Dia kata, contoh dia kata 200 gram. Kita minta lah, kalau 200 gram, 1 biji 200 gram, kita ambil 2 biji. Yang 1 biji kita agak-agak lah, kalau kita tak ada penimbang kat rumah. Kalau kita ada penimbang kat rumah, lagi senang. Kita balik, kita timbang. Okey, lobak putih. Yang ketiga kita perlukan 3 biji buah keras.
Siapa yang tak kenal buah keras, pergi di kedai runcit ataupun pasar. Pasar raya dia ada tulis buah keras. Kalau dekat kedai runcit, ini dia buah keras. Kalau kat kedai runcit kita minta je buah keras. Okey, ni dia buah keras. Okey, ketiga bahan ni. Okey, tiga bahan ni kita perlu blend. Kita perlu blend. Okey, sebelum tu kita siapkan dulu. Kita kupas dia dulu. Okey, sebelum saya terlupa, sebenarnya lobak putih ni dia boleh juga keluarkan batu karang dalam buah pinggang kita. Sebenarnya lobak putih ni dia tajam. Dia boleh hancurkan batu karang di dalam buah pinggang. Kalau dalam empedu saya tak tahu. Sebab yang masa saya kena batu karang tu saya minum. Tapi siapa yang tak tahan untuk minum dia saja, boleh campur dengan nanas. Boleh campur blend dengan nanas. Sama juga, kita blend, kita tapis, kita minum air dia. InsyaAllah boleh keluarkan batu karang dalam buah pinggang kita. Okay, kita koyak dia dulu. Lobak putih ni kita perlukan 250 gram ya, 250 gram. Untuk kita ubatkan penyakit gout. Okey, sebelum saya terlupa, ramuan ni kita perlu minum setiap 3 bulan. Kita tak boleh minum hari-hari. Sebab ramuan ni dia terlalu tajam. Okeylah, setiap 3 bulan lah. Setiap 3 bulan kita minum sekali. Koyak nanas. Okey, satu perkara lagi saya cakap. Sebenarnya ramuan ni bukan ramuan yang saya tahu.
tetapi telah diberitahu oleh sahabat-sahabat saya, oleh kenalan-kenalan saya yang pernah mengamalkan air ubat ni. Setiap ubat yang saya dapat tahu, saya akan kongsikan di video-video saya, supaya satu hari apabila kita memerlukan, kita senang. Bak kata orang sekarang ni tak susah, Google je, Google semua ada. Kita nak benda apa, semua ada dalam tu. Sebab itulah saya kongsikan tip-tip ni dalam channel saya, supaya tidak hilang ramuan-ramuan, tip-tip, segala tip-tip tidak hilang. Bukan hanya satu orang yang minta saya untuk buat ramuan ni. Apabila saya terkena gout, saya bercakap dengan orang, so ramai yang minta saya untuk amalkan ramuan ni. InsyaAllah, kalau betul-betul kita mengamalkan dia setiap 3 bulan sekali, InsyaAllah lah akan sembuh. Saya harap-harap sakit gout saya ni akan hilang lah. Saya ni susah. Sekarang saya susah nak makan ubat, sebabnya saya ada buah pinggang. Bila saya ada buah pinggang, doktor tak bagi saya ubat tahan sakit. Nak cucuk untuk tahan sakit pun, kalau boleh, doktor kata kalau boleh tahan, kita tahan dulu, sebab bahaya untuk buah pinggang saya. Kalau orang yang sihat, hanya ada penyakit gout, senang pergi hospital ambil ubat ataupun dekat farmasi. Ini style saya, kalau saya kupas nanas, saya akan buang bulu-bulu hidung dia ni. Setengah orang dia akan koyak sampai habis. Koyak macam tu, tapi tak ada lah isi dia nanti. Sikit je dah tinggal. Saya suka buat macam ni. Pulang kepada cara masing-masing. Okey, barulah kita cucikan yang hijau-hijau dia ni. Kalau nak potong buang bulu hidung dia macam ni, nanti isi dia dekat sikit, kita akan potong habis. Kita akan terpotong habis isi dia. Kalau kita buat macam saya buat ni, insyaAllah
Okey, kita dah siap. Okey, ni ramuan kita. Saya nak pergi basuh kejap. Okey, saya nak pergi cuci. Okey, ni saya dah siap basuh ya. Saya siap basuh. Boleh kita blend. Kita blend. Okey, labuk putih dalam 250 gram. Buah pelaga 3 biji. Nanas 1 biji. Kita masukkan sekali. Okey. Kita masukkan air separuh. Okey, kita blend. Lepas kita blend, kita perlu tapis. Kita perlu tapis ramuan yang kita blend tadi. Paling mudah kita tapis menggunakan penapis teh yang macam di kedai kopi tu, yang panjang tu. Ini sekarang saya guna penapis buat kuih. Penapis kuih. Okey, kita tapis dia.
Okey, sebelum saya terlupa ya, sukatan air tadi agak-agak kita boleh blend, ramuan tadi. Dalam blender ni kalau tak cukup air dia tak jalan juga dia punya tu. Okey. Ni air yang siap kita tapis. Air yang telah siap kita blend dan tapis. Okey, cara minum saya, cara minum dia, kalau bagi saya, ramuan yang kita blend hari ini, 250 gram carrot putih, 1 biji nanas dan 3 biji buah keras. Saya minum pagi sekali, petang sekali, malam sekali. Esok saya ulang sampai sampai ramuan yang saya blend ni habis. Kita kena habiskan ramuan yang kita blend ni. Okey, yang ni saya minum ya. Yang ni saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Apabila kita sakit, Allah lah yang menyembuhkan penyakit kita. Ramuan-ramuan macam ni hanya perantara je ya. Hanya perantara. Yang sembuhkan penyakit kita adalah Allah. Sekiranya ramuan ni serasi dengan tubuh kita, dia akan insya-Allah dia akan sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, setakat ni dulu ramuan untuk sembuhkan penyakit gout. Kita perlu ulang minum, buat ramuan ni setiap 3 bulan sekali. Kita tak perlu buat hari-hari sebab ramuan ni dia agak tajam. Kita tak boleh minum hari-hari. Setiap ramuan yang kita buat, kita cuma habiskan yang tu je. Kalau macam hari ni saya buat pagi, saya akan minum pagi sekali, petang, malam. Esok saya ulang sampai air ni habis. Nanti apabila 3 bulan sekali, sampai 3 bulan saya akan buat pula, insya-Allah. Tapi macam itulah. Kalau Allah izinkan dengan saya, insya-Allah akan sembuh. Kita hanya berserah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat ni dulu. Sekiranya ramuan saya ni bermanfaat kepada anda di luar sana, kongsikanlah video ni, berita ni kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, ibu bapa kita yang menderita penyakit gout. Okey, assalamualaikum.